Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pantau agenda reformasi bersama saya Irfan Faruqi. Di waktu ini kita meraihkan sambutan Hari AIDS Sedunia 2023 yang disambut setiap tahun pada 1 Disember. Yang mana pada tahun ini temanya ialah Let Community Lead, membenarkan dan membiarkan dan memberi ruang kepada komuniti untuk mengetuai dan memacu semua usaha bagi menggerakkan usaha-usaha kesedaran berkenaan dengan AIDS dan juga tindakan-tindakan berkaitan dengan AIDS. Dan untuk memberikan komentar lebih lanjut dan mengupas berkenaan dengan kesedaran, teknologi perubatan dan hal-hal yang perlu kita tahu berkenaan dengan AIDS, kita bersama-sama dengan Dr. Dinesh Mahalingam, Exco Majlis AIDS Malaysia. Terima kasih Doktor bersama kami di waktu ini. Dan untuk mengupas berkenaan dengan Hari AIDS Sedunia 2023 kali ini, kita mulakan dahulu berkenaan dengan kesedaran masyarakat Malaysia berkenaan dengan AIDS. Kerana difahamkan HIV dan AIDS dua perkara yang berbeza tetapi ada kaitan, dan kita nak tahu juga berkenaan dengan tahap kesedaran berbeza mengikut kumpulan umur. Mereka yang muda, dewasa dan tua, mungkin itu yang boleh kita kongsi di awal ini. Doktor, silakan. Okay, thank you. So secara umumnya kita boleh simpulkan bahawa kesedaran tentang HIV dan AIDS di Malaysia kini telah meningkat. Walau bagaimanapun ada perbezaan tentang pemahaman dan tahap penerimaan tentang HIV di antara generasi. So generasi lebih tua misalnya yang pernah melihat sendiri situasi HIV AIDS di tahun 80-an dan 90-an dan lebih biasa dengan naratif yang mengaitkan HIV dengan kematian. Mereka biasanya mempunyai lebih empati dan bersimpati terhadap nasib pial HIV. Tetapi mungkin tidak updated atau tak tahu tentang perkembangan teknologi ubat-ubatan, HIV dan PLHV kini boleh hidup sihat seperti orang biasa. So berbalik dengan generasi muda pula, mereka lazimnya mempunyai lebih pengetahuan tentang HIV dan AIDS serta manfaat rawatan serta pencegahan yang efektif. Tetapi kebanyakan mereka kurang empati atau kurang mengambil endah tentang HIV dan AIDS. Ya, Doktor, bila menyebut berkenaan dengan kesedaran itu juga, bila sebut berkenaan dengan HIV, sekurang-kurangnya antara perbahasan yang dibawa, ia dikaitkan dengan hubungan intim ataupun kehidupan berkenaan dengan seks. Sejauh mana kenyataan itu benar dan adakah memang sekadar itu sahaja kesedaran yang ingin kita berikan kepada golongan belia, muda, dewasa yang berada di Malaysia ketika ini, Doktor? Kesedaran bukan sahaja seks. HIV boleh merebak melalui banyak cara, bukan saja seksual tapi dengan penggunaan jarum, sharing of needles dan blood to blood lah. That means needle stick injury, dan juga ada vertical transmission daripada ibu kepada anak kalau tidak tahu status HIV mereka dan tidak mendapat rawatan. Ya, oleh yang demikian, untuk memastikan kesedaran itu sampai kepada masyarakat, boleh Doktor kongsikan apa yang dilakukan sebagai contoh oleh Majlis AIDS Malaysia untuk bersama-sama dengan komuniti memberikan kesedaran, mungkin advokasi dan juga informasi lebih tepat dan menyeluruh berkenaan dengan AIDS ini, Doktor? Okey, so dengan tema tahun ni which is Let Community Lead, Majlis AIDS Malaysia mahu anggota komuniti termasuk ahli-ahli gabungan kami yang lebih berani tampil. We have a strong ownership atas isu-isu HIV dan banyak-banyak tindakan yang kita telah buat, especially kesedaran komuniti, kesedaran masyarakat. Kita juga banyak membuat saringan yang percuma untuk golongan yang berisiko tinggi untuk mengetahui status HIV mereka, dan kita juga membawa mereka untuk mendapatkan rawatan dengan segera. Ya, itu antara tindakan-tindakan yang dilakukan. Sejauh mana ketika ini, dan kena difahamkan hari ini juga ada event yang dilaksanakan di Sunway. Kita nak tahu juga sambutan daripada masyarakat. Adakah masyarakat ingin tahu lebih lanjut berkenaan AIDS ataupun masih lagi sifat skeptikal bahawa mereka yang bergiat, mereka yang menghidapi AIDS itu bergiat dengan aktiviti-aktiviti yang tidak baik yang telah menyebabkan mereka mengidapi penyakit tersebut, Doktor? I think masyarakat sekarang lebih mengetahui tentang HIV dan AIDS. Mereka dapat banyak informasi tentang HIV dan AIDS, dan mereka juga dapat memberi
banyak sumbangan. So dengan event yang kita ada hari ini, banyak corporate juga yang beri sumbangan untuk membantu masyarakat yang PLHIV dengan kos rawatan yang tinggi. Kita dapat menyokong yang tidak mampu membayar untuk kos rawatan, dan juga saya rasa masyarakat kita lebih faham dan pengurangan stigma dan diskriminasi ini sangat penting. Bukan sahaja dengan modernisation dan dengan kefahaman masyarakat, saya rasa kita dapat kurang stigma dan diskriminasi, walaupun ada masih yang skeptikal tentang HIV hanya melalui kegiatan yang tidak baik, tapi I think it is reality ya. Kita tak boleh deny the fact that people are exposed, people are having sex. So kita kena beri kefahaman that asalkan kita dapat mengurangkan risiko, HIV tidak boleh di-spread. Oleh yang demikian, Doktor, bila menyebut berkenaan dengan kesedaran itu juga, boleh kita tahu berkenaan dengan, sebab Doktor menyebutkan di awal tadi bahawa ramai di kalangan advokator daripada Majlis AIDS Malaysia yang lebih berani. Nak kaitkan dengan stigma yang Doktor nyatakan tadi, siapakah individu-individu ini? Adakah mereka memang PLHIV ataupun ada di kalangan mereka yang benar-benar mempunyai satu visi yang jelas untuk membawa mesej dan juga kefahaman berkenaan AIDS ini yang tampil di atas pentas Majlis AIDS Malaysia untuk berkongsi pengetahuan berkenaan dengan AIDS, Doktor? Bukan sahaja PLHIV, of course PLHIV adalah champion dalam advokasi untuk HIV dan AIDS di Malaysia, tetapi ada ramai di kalangan bukan PLHIV yang mau mendepankan motion ni untuk menolong mengurangkan tahap peningkatan kes HIV di negara. So dia bukan sahaja masyarakat PLHIV yang jadi champion dalam benda ni. Dan selain daripada itu, Doktor juga menyatakan bahawa event yang dilakukan hari ini adalah tujuannya untuk fundraising ataupun mengumpul dana khusus untuk bantu mereka melalui proses PLHIV dan juga pesakit AIDS untuk melalui proses perubatan yang kosnya agak tinggi. Mungkin Doktor boleh kongsikan di waktu ini untuk manfaat penonton kita, apakah bentuk-bentuk kos yang dihadapi oleh PLHIV, kerana berdasarkan kepada makluman umum, banyak sekali bantuan-bantuan diberikan kepada PLHIV untuk melalui proses perubatan mereka ini. Nampak gaya banyak juga yang percuma. Sejauh mana kenyataan itu benar, Doktor? Okey, so ubat rawatan ARV atau antiretroviral di Malaysia diberikan secara percuma untuk warga negara di hospital-hospital kerajaan. Tetapi ini disebabkan oleh kekangan bajet, hanya first line, peringkat pertama rawatan sahaja yang diberikan. Kalau dalam situasi di mana seseorang tu ada kesan sampingan atau ada viral resistance di mana ubat HIV itu tidak berfungsi untuk mereka, maka kita kena memulakan peringkat kedua untuk mereka. Dan bila memulakan peringkat kedua, kosnya, sebab ubat tu memang sophisticated sikit dan mahal, kosnya tidak ditampung oleh kerajaan. Dengan itu, Majlis AIDS Malaysia dengan Majlis Malaysian AIDS Foundation mengumpul dana untuk menolong mereka yang memerlukan second line untuk mendapatkan rawatan mereka. Ya. Dan proses tersebut memang dibantu oleh Majlis AIDS Malaysia sepenuhnya ataupun ada gabungan-gabungan pertubuhan-pertubuhan yang lebih lokal di setiap negeri, di setiap daerah, atau bagaimana, Doktor? Kita ada partner organisations di seluruh Malaysia. Majlis AIDS Malaysia mempunyai 40 lebih partner organisations di Malaysia yang menolong merealisasikan banyak projek yang Majlis AIDS Malaysia sedang buat. Tetapi dana ni hanya dikumpul di Malaysia AIDS Foundation untuk menolong. Dan selain daripada soal menolong itu, Doktor, kita difahamkan bahawa setakat tahun lepas sahaja kumpulan usia yang paling banyak dijangkiti dengan HIV AIDS ini antara umur 20 hingga 40 tahun. 77% daripada pesakit dalam lingkungan umur ini. Apa maknanya, Doktor, kepada masyarakat kita berkenaan dengan kesedaran AIDS? Itu, Doktor.
isunya kesedaran sudah jadi kurang. SRH ni kurang. Kita perlu educate yang muda, young people tentang sexual reproductive health and rights. Mereka kena faham bahawa adanya penyakit-penyakit. Bukan saja HIV, ada banyak penyakit kelamin yang perlu difikirkan. Ada sifilis, ada gonorrhea, ada chlamydia, ada banyak. Dan mereka kena faham that protected, they have to be protected. They need to understand risiko mereka dan apa yang perlu buat untuk mengurangkan risiko mereka. Itu yang paling penting dan saya rasa message ni tak sampai kepada yang muda. Bila you tengok statistik tu, semuda 13 tahun ada HIV. So dengan itu kita faham bahawa kegiatan seksual bukan mula daripada umur 30-an, 40-an. Dia mula daripada sangat muda, daripada 13 tahun. So sex education ni bukan untuk ajar mereka macam mana nak buat seks, but ajar mereka risiko tentang kegiatan seksual dan apa yang perlu mereka buat untuk harm reduction, mengurangkan kemudaratan. Itu yang penting. Baik, Doktor, di waktu ini kita akan berehat seketika, kembali selepas ini Doktor, untuk kita menyentuh juga berkenaan dengan bagaimana untuk kita mendekati lebih dekat dan golongan belia ini supaya mereka lebih jujur. Apabila kita bicarakan tentang soal AIDS, mereka harus jujur untuk tahu lebih dalam dan juga mengambil langkah-langkah supaya mengelakkan daripada mereka dijangkiti oleh AIDS dan juga HIV. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kita kembali membicarakan berkenaan dengan sambutan Hari AIDS Sedunia 2023 pada hari ini. Kita bersama-sama dengan Dr. Dinesh Mahalingam, Exco Majlis AIDS Malaysia. Doktor, kita bicarakan tentang soal kesedaran orang muda khususnya. Mungkin Doktor boleh kongsikan apakah langkah dan cara kaedah terkini untuk mendekati orang muda bagi menyalurkan maklumat khususnya supaya mereka betul-betul faham berkenaan dengan HIV dan AIDS. Adakah hanya sekadar perkongsian maklumat secara dalam talian ataupun harus berjumpa secara bersemuka untuk buat HIV test? Sebagai contoh, apakah langkah-langkah yang mungkin lebih inovatif untuk mendekati golongan muda ini, Doktor? Cara yang paling efektif untuk berdepan dengan masyarakat yang muda, remaja, belia adalah dengan interactive sessions pada umur yang muda. That means kita kena access mereka daripada umur yang awal. 13 tahun, 14 tahun. Kita kena adakan SRH education, sexual reproductive health and rights education untuk mereka faham tentang diri mereka, tentang perubahan hormon dan perubahan diri mereka pada umur yang muda supaya mereka faham apa risiko kalau membabitkan diri dalam kegiatan seksual tanpa menggunakan protection dan sebagainya. Dan belia juga boleh reach out dengan melalui social media. Banyak portal social media yang ada yang boleh memberikan informasi yang penting. Tetapi sometimes you perlukan trigger factor, you perlukan something untuk mereka search tentang HIV, tentang penyakit kelamin. Kalau tak, mereka tak ada keperluan untuk search atau cari informasi tentang HIV atau penyakit kelamin yang lain. So kesedaran kalau diberikan pada umur yang muda dan information tu dapat disebarkan dengan di kalangan pelajar daripada sekolah menengah, informasi itu akan kekal dan dibawa sampai mereka besar. So mereka tahu kemudaratan, mereka boleh mengurangkan kemudaratan, mereka boleh kurangkan risiko dan juga dapat mengelakkan diri daripada terjangkit dengan HIV atau penyakit kelamin lain. Ya, tetapi perbicaraan berkenaan dengan sexual reproductive health ini masih tabu di Malaysia, tak begitu, Doktor? Isunya banyak. Kefahaman parents tentang SRH. Parents ingat, ibu bapa ingat SRH ni satu pendidikan mengajar budak-budak macam mana tentang hubungan seks dan sebagainya, tapi mereka tak faham kita mengajar untuk mengurangkan kemudaratan. Kita tak ajar seks, kita ajar
apa risikonya, apa tu penyakit kelamin, apa tu apa sexually transmitted diseases, bagaimana benda ni boleh merebak, bagaimana mengelakkan daripada penyakit kelamin ni merebak. So kita ajar untuk menguras, it's harm reduction punya aktiviti. Dia bukan satu benda yang kita ajar mereka nak hubungan seks. Itu masalah dengan kefahaman ibu bapa. Banyak ibu bapa risau, sekolah ajar saja, mereka nak buat confrontation dengan cikgu. So cikgu pun takut nak ajar. Cikgu pun rasa, kalau saya ajar benda ni mungkin akan ada confrontation dengan parents akan complain. So I rasa kefahaman bukan saja dengan remaja tetapi dengan ibu bapa, dengan semua orang kena faham apa kepentingan SRH. Dan guru-guru di sekolah juga perlu, kalau mereka yang akan mengajar SRH di sekolah, perlu ada training untuk cara mengajar, cara berinteraksi, apa yang perlu informasi yang perlu diberikan, apa yang tak sepatutnya disentuh. Benda ni kita kena ada training. Baru informasi yang betul dapat disampaikan kepada remaja muda. Ya, doktor. Saya nak beralih pula bukan sahaja kepada soal pesakit ataupun individu yang menghadapi HIV/AIDS, tetapi mereka yang berada di sekeliling PLHIV ini, iaitu keluarga, rakan-rakan yang terdekat. Soal PLHIV mungkin kebajikan itu nampak terjaga, soal bantuan kewangan, perubatan dan sebagainya. Tapi untuk keluarga, apakah ada gerakan ataupun tindakan daripada Majlis AIDS Malaysia sebagai contoh ataupun pertubuhan-pertubuhan lain untuk membantu menjaga kebajikan keluarga yang terdekat ini, doktor? Majlis AIDS Malaysia lebih tertumpu pada PLHIV. So rawatan dan pertolongan yang diberikan tu mainly untuk PLHIV. Keluarga mereka kalau bukan PLHIV, selalunya pertolongannya akan didapatkan daripada Jabatan Kebajikan, bukan daripada Majlis AIDS Malaysia. Kita hanya menolong dengan rawatan. Kita dalam situasi yang susah, kita menolong dengan bantuan-bantuan yang boleh kita berikan kepada mereka. Tetapi bigger picture, kalau ada keluarga dan keluarga dia bukan PLHIV, maksudnya situasi itu akan dipas kepada Jabatan Kebajikan. Tetapi doktor bersetuju bahawa kebajikan keluarga kepada PLHIV ini penting juga untuk diberikan penekanan supaya proses perubatan ataupun proses kesihatan yang perlu dilakukan oleh PLHIV ini boleh berjalan dengan lancar dan berjaya mengikut perancangan yang sudah pun dibuat, doktor. Yes, support daripada keluarga ni sangat penting. Kefahaman tentang HIV ni sangat penting. Sekarang kita dalam situasi advancement of treatment ni sangat bagus, di mana kita ada tema U equals to U, undetectable equals to untransmittable. Bila seseorang tu mengambil ubat HIV yang dengan betul tiap-tiap hari, dia tak miss, dia dapat menurunkan viral load dalam badan mereka, di mana virus tu sampai tidak dapat didetect. Dan situasi itu boleh menolong mereka hidup macam biasa. So dia tak boleh pass untransmittable, dia tak boleh pass HIV itu dengan partner dia, ibu kepada anak, semua tak boleh. So dia dah jadi untransmittable, dia boleh ada keluarga, dia boleh kahwin, ada keluarga, ada anak, semua boleh macam biasa. So advancement treatment sudah sampai tahap tu. Tapi family support tu penting. Kadang-kadang family ni tak faham situasi HIV. So mungkin menyingkirkan, kalau tahu dia dah ada HIV ni, saya singkirkan dia jadi kick out of the family. Situasi ni pernah berlaku dan kita kena cari nursing home untuk dia, kita kena cari beri dia pertolongan untuk rawatan dan support sampai dia boleh normal balik, dia boleh kerja, dia boleh survive dengan sendiri. Pertolongan tu kita akan berikan, bukan saja MUF yang berikan, tetapi even partner organisation kita yang
giat dalam aktiviti menolong PLHIV ini sedang melakukan benda tu. Ya. Doktor menyebut berkenaan dengan teknologi perubatan berkenaan dengan HIV. Mungkin doktor boleh kongsikan lebih lanjut apakah ada lagi teknologi baharu khusus dalam konteks perubatan untuk HIV di dunia ini ataupun di Malaysia sebagai contoh, doktor? Okey, sekarang kita dalam situasi kita masih dalam ubat oral medication. So kita makan ubat tiap hari untuk mengurangkan viral load dalam badan sampai undetectable level. Tetapi advancement of HIV treatment sudah sampai ada injectable weekly, monthly. Tetapi teknologi itu belum sampai ke Malaysia lagi. Dia masih dalam kajian di banyak negara dan kita nampak banyak keberkesanan dia agak bagus, dan pada satu hari kalau dia sampai ke Malaysia mungkin PLHIV ini perlu ambil injection sekali sebulan ke 2 minggu sekali ke untuk mengurangkan viral load tu dan jadi undetectable level. So dia tak perlu makan ubat tiap-tiap hari macam sekarang. Ya, doktor, kita berbalik kepada tema sambutan Hari AIDS Sedunia tahun 2023, Let Community Lead, dan pastinya di situ ada peranan Majlis AIDS Malaysia. Mungkin doktor boleh kongsikan apakah mesej utama yang penting untuk diketahui oleh komuniti dan bagaimana untuk menggembling untuk pastikan lebih ramai orang bersama-sama dalam usaha untuk memberikan kesedaran berkenaan dengan AIDS di Malaysia, doktor. So Majlis AIDS Malaysia dengan anggota komuniti, kita ada gabungan lebih 40 NGO di Malaysia. Kita mesti ambil peduli dan bertindak dengan berkeupayaan untuk memberi input, membina dalam isu-isu yang membabitkan komuniti mereka sendiri. So community led tu maksudnya kita menolong komuniti kita, komuniti yang berisiko tinggi untuk kesedaran, kefahaman tentang HIV, bagaimana mengelakkan daripada jangkitan HIV, apa rawatan yang perlu kita buat kalau kita dapati HIV positif, screening. Kita baru 2 minggu lalu launch International Testing Week dan Malaysia menjadi host untuk International Testing Week tahun ini, dan kita ada banyak sites di Malaysia di mana kita buat generous dan juga yang berisiko tinggi untuk dapatkan screening dengan percuma, dan ini adalah satu cara kita memberi kesedaran dekat masyarakat tentang keperluan untuk test untuk HIV dan cepat memulakan rawatan. Doktor, bila sebut tentang saringan ini sekadar soalan peribadi kerana ada orang menganggap bahawa itu bukanlah satu langkah yang baik, seolah-olah menggalakkan lagi aktiviti-aktiviti yang boleh membawa kepada HIV dan AIDS. Berdasarkan kenyataan itu, apa komentar dari asli doktor? Screening itu penting. Kalau kita tahu diri kita berisiko tinggi, screening itu perlu dilakukan. Kalau kita lakukan screening, baru kita tahu status, dan kalau status itu positif, kita dapatkan rawatan dan mengelakkan daripada jangkitan itu dipas kepada orang lain. Kita tak buat screening itu untuk kita secure kita boleh giat lagi dalam aktiviti yang kita sedang lakukan sekarang. Dalam proses screening itu, especially dengan komuniti kita, dia bukan setakat screening, dia ada counselling, dia ada advice, kita akan advice tentang penyakit kelamin yang lain yang mungkin juga membawa kemudaratan yang berbeza, dan mereka akan faham tentang penyakit kelamin dan dapatkan informasi bagaimana mengelakkan daripada dijangkiti oleh penyakit-penyakit tersebut. Baik, terima kasih Dr. Dinesh Mahalingam, Exco Majlis AIDS Malaysia bersama kita di waktu ini untuk memberikan sedikit perkongsian berkenaan dengan sambutan Hari AIDS Sedunia 2023 yang disambut setiap tahun pada 1 Disember, dan kita harapkan dengan penjelasan itu memberikan sedikit informasi tambahan yang perlu kita tahu berkenaan dengan HIV dan AIDS, khususnya untuk menangani stigma penyakit tersebut. Dan itu sahaja kupasan untuk waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.